Alhamdulillah, bersama kita lagi dalam Assalamualaikum. Kita membincangkan berkaitan dengan langsaikan hutang solatmu yang dibahaskan oleh panel kita, iaitu Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, merupakan pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Macam mana Ustaz? Adakah berkaitan dengan kita tinggalkan solat? Contohnya kita tak sembahyang Zuhur. Tiba-tiba kita solat pada waktu asar Zuhur tersebut. Adakah kita dosa yang kita tinggalkan solat Zuhur tadi terhapus dengan sebab kita qada ataupun bagaimana situasi Ustaz? Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin dan muslimat, bila kita sebut kita qada, maka sudah pasti kita kena bertaubat kepada Allah. Kerana kata Imam Al-Qurtubi, meninggalkan solat dengan sengaja ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Bila termasuk dalam dosa-dosa besar ni, bukan saja kita buat benda tu, kita kena taubatun nasuha, kita kena sungguh-sungguh supaya kita tidak mengulangi perkara itu lagi. Ada orang yang dia rasa, oh qada boleh ustaz, jadi yang penting kita dah buat walaupun di luar daripada waktu. Maka kita kena tahu bahawa dosa meninggalkan solat itu sendiri merupakan dosa besar. Dosa besar ni dia tak boleh terhapus melainkan dengan taubat. Taubat ini maknanya kita solat 2 rakaat, kita minta kepada Allah, kita minta keampunan, kita istighfar dan kita tidak mengulangi dan membenci perbuatan itu dan kita berniat memang kita tak nak tinggal lagi. Itu syarat-syarat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahu juga, ada orang kata, ustaz, betul ke kalau kita solat maknanya dosa-dosa lain akan terhapus? Baik. Sekiranya orang itu melakukan contoh berjudi, minum arak, berzina, kata ke orang, mengumpat ni, dia takkan terhapus melainkan dia kena taubat. Sebab tu ada orang dia rasa dia solat, ya, ustaz saya solat maka dosa lain terhapus. Tidak. Dosa-dosa lain itu dikira sebagai dosa. Dan dia kena bertaubat dan meninggalkan. Ada orang yang solat tapi dalam masa sama dia berjudi. Ada orang yang solat dalam masa dia minum arak. Ada orang yang solat dalam masa dia berzina. Maka tidak akan dihapuskan dosa itu melainkan dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan kata para alim ulama, berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat 5 waktu itu daripada solat ke solat. Kemudian daripada Jumaat ke Jumaat. Maknanya kalau kita solat Jumaat minggu macam esok hinggalah ke minggu hadapan, yang lainnya iaitu seperti mana puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang akan datang, sekiranya kita buat, ia akan menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Maknanya dosa-dosa kecil ni dosa terlihat benda maksiat. Bukan memang sengaja. Dia kata, ustaz, saya bukan tapi memang tengok. Jadi itu lain. Dia tak sengaja, kemudian dia, ini yang disebutkan dosa-dosa kecil. Maka waktu-waktu ini Allah akan gugurkan ketika mana dia melakukan ibadah solat. Contohnya daripada fardu ke fardu. Contohnya, kalau dia solat Zuhur, balik dalam tu tertengok, kan, terlazat dan sebagainya. Kemudian bila dia solat Asar, maka dosa-dosa kecil itu akan digugurkan disebabkan dia melakukan ibadah solat. Ini seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Melainkan sekiranya dia melakukan dosa-dosa besar, maka tidak akan tergugur dengan melakukan solat, puasa ni, melainkan dia, kalau dia melakukan, dia kena meninggalkan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah bila mana dia terbangun lewat, masuk waktu syuruk dah, adakah dia perlu solat seketika itu ataupun nanti kena Zuhur nanti baru dia nak qadakan solat subuh dia, Ustaz? Baik. Sahabat-sahabat penonton, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi makna qada dulu supaya kita jelas apa maksud qada ni. Kan kita sebut qada ni apa dia? Baik, qada ni bermaksud menunaikan solat di luar daripada waktunya. Faham? Katakan solat Zuhur, kita tak solat Zuhur pada waktu Zuhur. Sehinggalah keluar waktunya, maka kita kena qada. Itu makna qada. Sebab tu kalau tunai, maknanya kita menunaikan solat pada waktunya. Ada orang tanya, ustaz, kalau kita qada, perlu tak kita sebut qada ataupun kena sebut adaan, iaitu kita menunaikan?
maka perbahasan ini dibincangkan oleh para alim ulama. Kata para alim ulama, keluar je daripada waktu solat dengan apa pun sekalipun asbab kita, maka dia disebut sebagai qada kerana telah meninggalkan solat pada waktunya. Jelas. Jadi qada ni dia solat di luar daripada waktunya. Kalau subuh tu luar waktu, dah habis waktu, baru dia solat, qada. Zuhur keluar waktu, qada. Jadi adakah Ustaz disebabkan qada ni macam saya rasa macam ganjaran kecil? Tak. Kalau sekiranya ada sebab, berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu cerita yang sangat panjang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, hadis ni seperti mana dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita akan pergi ke papan putih dengan izin kejap lagi. Tetapi sebelum daripada tu, Ustaz nak cerita tentang hadis Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Pada satu hari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baru pulang daripada peperangan Khaybar. Baru pulang daripada peperangan Khaybar. Peperangan ni memang meletihkan. Dia bukan macam kita pergi berkelah, pergi berkemping, kita berseronok memancing kan. Itu pun rasa letih dah. Tetapi Khaybar ni, iaitu peperangan ini, memang memenatkan. Mentalnya, fizikalnya. Apa yang berlaku? Ketika mana Nabi sampai di satu lembah, kemudian Nabi SAW berehat dengan para sahabat. Kata Nabi kepada Bilal, wahai Bilal, kan, kamu menjaga kami. Maksudnya kamu jaga kami, bermakna Bilal dia kena jaga kalau masuk waktu subuh nanti dia kena azan. Maka pada waktu itu sahabat-sahabat termasuklah baginda Nabi SAW berehat. Dan Bilal pada waktu itu dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, dia melakukan solat sunat. Kan, dia melakukan solat sunat, dia buat sehinggalah hampir-hampir solat subuh. Dia berehat sebentar. Dia bersandar di binatang tunggangannya sehinggalah takdir Allah dia terlelap. Dan Bilal waktu itu dia menghadap ke matahari terbit. Maka ketika mana Bilal tertidur, sehinggalah matahari itu naik, kemudian terkena kepada muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling awal bangun adalah baginda Rasulullah. Dan bila matahari dah naik, sudah pasti keluar daripada waktu. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil, wahai Bilal. Kemudian Bilal bangun dalam keadaan risau. Ni dah tak azan subuh ni. Jadi ya Rasulullah, kata Bilal apa? Ya Rasulullah, telah berlaku apa yang telah ditakdirkan. Maksudnya aku pun bukan ketentuan aku terlelap. Jadi pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan pada ketika itu. Nanti kita akan pergi ke whiteboard untuk lebih faham. Nabi tak terus, kalau macam tu jom kita solat, tak. Nabi keluar dalam lembah yang Nabi tengah baring ataupun Nabi tengah berehat tu, Nabi keluar di satu kawasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada para sahabat untuk berwuduk, lepas keluar daripada situ di satu kawasan yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan mereka. Dan kata Nabi, man nasiya salah falyusalliha idza zakaraha. Kata Nabi, sesiapa yang terlupa solat, maka hendaklah dia solat apabila dia ingat. Fa innallaha qala aqimis salah li zikri. Kerana Allah sebut dirikan solat untuk mengingatiku. Maka nak lebih faham, nak lebih mudah, jom dengan Dr. HD kita ke waktu qada solat. Boleh? Dengan izin insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca mengenai hadis tadi, kita faham bahawa Nabi SAW bila dah terlepas pada waktu itu, maka Nabi tak segera solat pada waktu itu. Maksudnya, dah waktu syuruk. Kemudian Nabi bangun, Nabi tak kata pada sahabat, sekarang juga kita kena solat kerana kita dah lewat. Tidak. Baik, bagaimana kita nak tahu? Mengikut mazhab Syafi'i, para ulama telah memperincikan masalah ini kepada dua keadaan. Ini waktu qada salat. Menjadi sunnah, iaitu sekiranya seseorang meninggalkan solat itu kerana uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Macam tadilah, terlupa, tertidur, ataupun orang ikat dia, orang paksa dia, macam-macam yang nanti kita akan bahaskan. Maka dihukum sunnah baginya untuk segera mengqadakan solat. Maknanya begini, sekiranya dia bangun pada pukul 7,
dia mampu untuk segerakan solat, maka ia baik. Tapi kalau dia nak melewatkan, contoh, kejap lagi lah saya nak mandi dulu, saya nak bersihkan dulu, kemudian saya terpaksa nak kena pergi kerja sebab dah lewat, sampai di tempat kerja, baru dia menunaikan solat subuh itu tadi. Tetapi dengan syarat, dia uzur syar'i. Apa maksud uzur syar'i? Tertidur. Memang dah letak jam, kan? Memang dah letak jam ni 3 jam, contohlah. Dia dah letak 3, tak bangun juga. Dengan isteri tak bangun, dengan semua tak bangun. Dia bangun, dah dia lewat, dia boleh uruskan dirinya dulu, kemudian dia nak pergi ke tempat kerja, pergi sampai baru boleh solat. Itu disebut uzur syar'i, dan kalau sekiranya dia nak solat terus, itu lagi baik. Tapi kalau dia nak melewat berdasarkan hadis tadi, nak melewatkan, maka dibolehkan. Tidak jadi berdosa. Baik. Itu sunat. Bila pula jadi wajib? Sekiranya seseorang meninggalkan solat tanpa uzur syar'i, tak ada uzur. Contoh, dia letak jam. Pukul 6.15, sekarang ni subuh lebih kurang 6.15, 6.20. Dia dah letak jam. Kemudian bunyi jam, dia bangun. Baru 6.20. Dia pun tutup balik jam. Yang ni biasa. Baru 6.20. 5 minit. Kan? 5 minit, 5 minit. Ni ramai. 5 minit, 5 minit, 5 minit. Tu dia. Tu yang cakap subuh gajah. Subuh gajah. Saya pernah tanya student saya dululah, kenapa dipanggil subuh gajah? Dia fikir ni sebab apa istilah subuh gajah, subuh ada subuh dinosaur kan? Sebenarnya subuh gajah ni lambat. Yang tu dia kata subuh gajah. Saya kata gajah cepat juga. Kalau semayang dah pukul 11 tengah hari, 11 nak dekat tengah hari ni, tu bukan subuh gajah, tu subuh siput babi. Sebab lagi lambat. Sebab tu kata ulama, sekiranya dia meninggalkan tanpa uzur syar'i, maka wajib baginya untuk segera mengqadha solat. Ketika mana dia bangun, dia dah tadi dia dah pukul 6.30 dia dah bangun dah. Dia dah tahu dah masuk, tapi dia kata 5 minit. Itu bukan tertidur, tetapi itu sengaja. Bukan uzur syar'i, maka bila dia bangun, dia wajib qadha dalam keadaan segera. Kalau tidak, berdosa. Masya-Allah. Jadi kesimpulannya, kalau uzur syar'i, tertidur, terlupa, maka dia boleh seperti mana hadis Nabi, dia boleh qadha pada waktu yang dia rasa sesuai. Tetapi kalau dia sengaja buat meninggalkan, maka pada waktu itu juga dia kena qadha. Pada waktu itu juga dia kena segera melakukan. Ini yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ustaz, mungkin ada dua situasi dekat sini. Yang pertama saya nak sebutkan berkaitan dengan, ada orang tanya dekat sini, kalau katalah kita tak qada solat lagi, ada ulama-ulama mengatakan bahawa solat sunatnya tidak diterima. Itu mungkin pandangan daripada Ustaz boleh huraikan sedikit? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, yang mana yang mengatakan tidak diterima solat sunat melainkan dia kena qadha, tidak ada dalil. Maknanya dia tidak ada, cumanya keutamaan itu. Kita kena tahu mana yang lebih utama. Ada orang yang dia puasa sunat, sampai Ramadan tak puasa. Apa guna kalau puasa sunatnya? Kerana yang akan ditanya dulu adalah yang wajib. Dia buatlah solat sunat wudu, solat tahiyatul masjid, witir apa semua. Dia tak buat qadha. Jadi itu yang disebutkan apa gunanya. Tetapi dalil khusus tak diterima secara tu tidak adalah. Cuma kalau mengikut kita punya pandangan, ialah mengikut kepada akal yang waras, wajib akan ditanya. Sunat ni tambahan, maka wajib perlu diutamakan dulu. Sebab tu orang yang nak qadha solat, maka dia kena qadha solat. Utamakan qadha solat daripada, kerana ganjaran, ustaz saya tak dapat. Tak, dia akan dapat. Dia akan dapat pahala sunat. Kalau sekiranya dia buat pada waktu sunat. Kalau dia buat macam contohnya dia masuk, dia solat qadha, sunat tu akan ikut kata para alim ulama. Tidak jadi masalah. Contoh, dia solat wudu, kan? Dia nak solat sunat wudu. Selepas dia wudu, tetapi dia menggantikan dengan solat fardu subuh. Adakah dikira? Ulama membahaskan dikira, termasuk juga dia telah menunaikan solat sunat wudu. Walaupun dia buat qadha. Sebab tu kita kena tahu ilmu. Sebab itu wajib. Ustaz, saya nak tahiyatul masjid. Daripada dia buat tahiyatul masjid, baik dia buat solat qadha. Maka diterima juga solat tahiyatul masjid tu, termasuk dalam solat qadha tu tadi. Kita dah bahaskan pada tahun-tahun lepas ni banyak kan. Jadi kita kena ingat semula. Masya-Allah. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, yang merupakan pengasas pertubuhan Akademi Al-Bayan. Kita akan berhenti rehat seketika. Insya-Allah kembali nanti kita akan bersama lagi dalam topik-topik yang lain. Jangan ke mana-mana, kita berhenti seketika. Berinfak
Betul bata, kerana setiap sumbangan yang diberikan ke jalan Allah pasti menjadi saham akhirat anda. Marilah bersama Pertubuhan Akademi Al-Bayan dalam membangunkan tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf di Kampung Pego, Alor Gajah, Melaka.